Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Pak Cu Bumi. Jadi pada kali ini, sebagaimana yang Pak Cu janjikan, Pak Cu akan menceritakan macam mana proses untuk kita mencari minyak dan gas. Jadi sebelum itu, ingin Pak Cu flashback balik apa yang Pak Cu ceritakan pada episod yang lepas, di mana petroleum akan berkaitan dengan, pertama adalah batu punca dia ataupun source rock. Yang kedua adalah dia punya migration ataupun migrasi minyak. Yang ketiga adalah dia punya reservoir. Yang keempat adalah dia punya perangkap. Yang kelima adalah dia punya batu penebat atau batu penahan. Dan kelima-lima adalah dikawal oleh timing. Tapi kalau semua elemen tu ada tetapi timingnya tak kena, maka tak akan adalah petroleum. Yang Pak Cu ceritakan panjang lebar tentang batu punca. Batu punca itu adalah merupakan batu yang mengandungi banyak kandungan karbon di dalamnya. Yang salah satunya adalah di sini adalah satu daripada contoh yang dinamakan sebagai shale berkarbon ataupun shale yang mengandungi kandungan karbon yang tinggi dan juga boleh diistilahkan sebagai batu punca. Ini adalah merupakan batu sedimen yang kalau tengok ada berlapis-lapis, dan ini adalah batu yang tak terlap air. Dengan kata lain, air tak boleh lalu batu ini sebab kandungannya adalah terdiri daripada lempung ataupun clay, yang mana ruang-ruangnya di antaranya adalah agak sempit, mana dengan kata lain air tidak terlap air. Jadi di sinilah akan berlakunya permulaan petroleum dibentuk ataupun terbentuk secara expulsion yang ada di dalam source rock ini. Maka dari situlah akan keluarlah dia bermigrasi ke tempat-tempat lain dan kemudian terperangkap sebagai perangkap minyak. Jadi tempat di mana laluan atau migrasi minyak itu mestilah melalui kawasan, mesti melalui satu lapisan yang telap, atau dengan kata lain, sebagai contohnya adalah ini adalah batu pasir. Batu pasir ini adalah merupakan batu, dan daripada situlah maka minyak dapat melaluinya, atau dan juga melalui celah-celah butiran pasir yang ada di dalam batu pasir ini. Ini kita panggil dia sebagai batu suatu takungan ataupun reservoir rocks, dan juga bertindak sebagai batu migrasi. Apabila migrasi ini, dia akan migrasi melalui celah-celah minyak yang terbentuk tadi, migrasi melalui celah-celah pasir yang ada ini, dan kemudian sehinggalah terperangkap di satu tempat di mana kita istilahkan sebagai perangkap minyak. Dan daripada perangkap minyak itulah maka berlakulah peningkatan volume ataupun accumulation daripada minyak dan gas. Jadi dalam takungan berkenaan, bahagian atasnya adalah akan ada gas, bahagian bawahnya adalah minyak, dan bahagian bawah sekali adalah mengandungi air. Jadi dengan kata lain, gas, minyak dan juga air itu lapisan dia. Kenapa jadi begitu? Kerana ketumpatan air adalah lebih tinggi berbanding dengan minyak, dan ketumpatan minyak itu adalah lebih tinggi berbanding dengan gas. Sebab itulah dia itu akan ada berperingkat yang sebegitu. Tapi sebenarnya kita tidak nampak. Kita tak nampak di dalam batu yang sebegini, kita tak nampak mana dia punya sempadan dia. Mana dia punya lapisan minyak, mana lapisan air dan sebagainya. Sebab segala-galanya itu adalah di dalam bentuk yang mikro, atau dengan kata lain, kalau kita tengok secara mata kasar, kita takkan nampak dia punya minyak yang ada di dalam batu. Jadi kalau kita bayangkanlah reservoir ataupun batu takungan itu dengan berkilo-kilometer dia punya besar saiznya, dengan minyak yang ada di celah-celah butiran pasir inilah, maka akan menjadikan kuantiti ataupun jumlah minyak yang dikumpul akan menjadi banyak dan besar dia punya isi padunya. Sebenarnya sifat-sifat yang ada di dalam batu reservoir atau batu takungan ini adalah berbeza-beza.
Jadi dia ada batu pasir, ada setengahnya adalah di dalam batu kapur. Ini kita panggil batu kapur. Jadi kalau kita perhatikan batu kapur ini adalah mesti mengandungi banyak hidupan dahulu, atau dengan kata lain daripada sama ada daripada coral atau daripada cangkang atau shell dan sebagainya, dan kemudian daripada proses dissolution atau proses yang berlaku diagenetik yang berlaku ke atas batu kapur inilah, maka akan wujudlah ruang-ruang yang ada di dalam celah-celahnya. Jadi sebagai contoh, kalau kita tengok di sini, ini jelas nampak ruang yang dah terbentuk. Jadi daripada ruang inilah maka minyak dan juga gas akan berkumpul. Ini jadi batu ini juga sebagai batu takungan. Jadi batu takungan ini adalah terdiri sama ada batu pasir ataupun batu kapur. Jadi inilah yang paling popular sekali lah, yang paling banyak sekali yang sebagai batuan takungan minyak. Daripada kejadian berkenaan, maka kita sebagai seorang geologis ataupun dalam industri petroleum, mesti kita nak mengetahui macam mana cara kita mengenal pasti kawasan tu mengandungi minyak ataupun tidak. Jadi salah satu daripada caranya adalah kita menggunakan kajian eksplorasi. Eksplorasi yang kita jalankan adalah kita panggil eksplorasi geofizik, di mana eksplorasi geofizik ini akan dijalankan kalau kita nak pastikan kawasan takungan itu di kawasan daratan, kita menjalankan proses kajian seismik pembalikan. Kita panggil seismik pembalikan, di mana akan ada punca tenaga yang membolehkan gelombang bergerak masuk ke dalam bumi dan kemudian dipantulkan balik ke permukaan, diambil bacaan oleh geofon ataupun peralatan yang digunakan untuk merekodkan perjalanan gelombang berkenaan. Jadi inilah kita katalah kaedah seismik pembalikan. Jadi mesti ada punca tenaga di mana gelombang dapat dihasilkan dan kemudian dimasuk ke dalam bumi, dan kemudian daripada lapisan-lapisan yang wujud dalam bumi itu akan terpantul balik ke permukaan dan dikesan atau direkodkan oleh satu siri geofon. Jadi ini kita panggil dia kaedah seismik. Kalau sekiranya perkara berkenaan berlaku di kawasan lautan, maka geofon ini atau kaedah ini juga dijalankan melalui sebagai satu kapal eksplorasi, di mana akan adanya punca kuasa atau boomer, dan kemudian ditarik oleh kapal, dan kemudian dia ada pengesan dia, dan segala rekod yang sampai balik ke geofon itu akan direkodkan di dalam data logger dia. Jadi daripada situlah maka kita akan dapat kesan berkilo-kilometer lapisan yang ada di bawah permukaan bumi. Ataupun dengan kata lain, kalau sekiranya di lautan, daripada dasar laut sampailah berkilo-kilometer di bawah laut itu, akan kita dapat kesan, kita dapat merekodkan lapisan-lapisan yang wujud. Tetapi ini bukan semudah itu sebenarnya. Ini merupakan satu proses yang agak panjang dan juga rumit, dan memerlukan satu kepakaran oleh ahli geofizik. Jadi ahli geofizik ini akan memproses data-data berkenaan menjadikan satu seismic section ataupun satu keratan seismik, di mana daripada situlah maka akan ada satu kumpulan lain akan bekerja untuk mentafsirkan keratan-keratan seismik berkenaan dan untuk mencari takungan minyak ataupun perangkap minyak. Jadi sebenarnya kita cari bukan cari mananya minyak atau petroleum itu berpunca, tetapi adalah kita cari di mana perangkap minyak berkenaan. Jadi kita tak kisah dari mana-mana datangnya minyak tu, dia migrate daripada mana, tetapi yang pentingnya kita ada perangkap dia. Perangkap tu mesti ada, dan kemudian kita itulah objektif utama dalam eksplorasi minyak, dalam untuk mencari perangkap minyak. Apabila kita jumpa perangkap minyak dan kita merasakan bahawa itu adalah merupakan satu benda yang berpotensi, maka akan adalah satu proses yang berikutnya di mana penilaian
penilaian takungan berkenaan. Jadi dengan kata lain akan membentukkan satu kumpulan kerja di mana dibuat tafsiran terperinci tentang seismic section tadi, dan kemudian dibuat kajian secara kemungkinan yang ada. Dan selepas daripada itulah maka apabila wujudnya keyakinan yang tinggi, maka dijalankan pengurudian eksplorasi, kita panggil dia. Jadi pengurudian eksplorasi ini akan kita ketahui bahawa dalam industri oil and gas, pengurudian merupakan satu kos yang amat tinggi, di mana kalau sekiranya pengurudian di daratan, anggaran kosnya lebih kurang dalam 12 juta dalam 1 kilometer, dan kalau di luar pantai ataupun di offshore, lebih kurang 28 juta per kilometer. Dan kalau sekiranya kawasan laut dalam, ultra deep reservoir, mana dengan kata lain itu akan mengambil kos yang besar, lebih kurang dalam 200 juta per kilometer. Sebelum dilakukan pengurudian, mesti ada keyakinan atau keyakinan yang tinggi mengatakan bahawa minyak kemungkinan besar ada di kawasan perangkap berkenaan. Jadi apabila pengurudian dijalankan, maka rata-rata dikutip dan disimpan, dan kemudian daripada itulah maka diadakan satu kumpulan kerja, kita panggil dia sebagai field development plan, ataupun dengan kata lain yang terdiri daripada geologis, terdiri daripada engineer, dan terdiri daripada ahli-ahli teknologi maklumat, ahli kimia dan sebagainya. Jadi dia akan masuk sekali dalam tim berkenaan untuk menilai takungan berkenaan sama ada dianya berpotensi ataupun tidak. Jadi daripada situlah maka proses penilaian reservoir itu akan berlaku dalam masa yang lama dan juga dalam suasana yang betul-betul teliti. Ketelitian adalah perkara yang paling utama, sebab selepas daripada ini akan melibatkan pengurudian yang Pak Cu ceritakan tadi, melibatkan kos yang teramat besar di dalam industri oil and gas, di mana kalau sekiranya di luar pantai kita, sebagai contoh di luar pantai Terengganu, jadi lebih kurang 28 juta per kilometer. Jadi kita bayangkanlah, jadi kalau satu telaga tu 2 kilometer dah berapa dah. Itu baru gerudi, bukan proses untuk mengeluarkan minyak lagi. Jadi apabila dah berlaku pembentukan kumpulan kerja ini, maka mereka akan berbincang dari masa ke semasa, dan kemudian dibentangkan di depan daripada pakar-pakar beberapa kali, sehinggalah timbul satu keyakinan yang tinggi bahawa kawasan takungan berkenaan berpotensi untuk menghasilkan petroleum, maka diadakan pengurudian untuk pengeluaran. Jadi pengurudian akan dijalankan secara teliti, sehinggalah mewujudkan satu lubang gerudi persesuaian untuk development ataupun untuk pembangunan, di mana untuk mengeluarkan minyak. Jadi apabila dah pengurudian dijalankan, maka kalau kawasan berkenaan mengandungi minyak, maka minyak akan keluar. Sebenarnya sebagaimana yang sebelum ni Pak Cu pun tak pernah cerita kepada tuan-tuan dan adik-adik semua, bahawa sebenarnya tak ada pump yang digunakan untuk mengeluarkan minyak daripada bawah tu ke atas. Jadi minyak tu sebenarnya adalah mengandungi, dia kedudukannya adalah agak dalam, lebih kurang dalam 1000 meter ataupun lebih kurang dalam 1500 meter di bawah dasar laut tu. Maka dengan kata lain, tekanannya adalah tinggi, dan minyak tu keluar ke permukaan secara tekanan yang ada di dalam takungan minyak berkenaan. Jadi tugas ahli-ahli, tugas engineer ataupun jurutera dan juga geologis untuk menentukan bahawa kita berjimat cermat dengan pressure atau tekanan yang ada di bawah. Jadi dengan kata lain, planning yang agak tepat mesti
mesti kita buat supaya jangka hayat telaga minyak berkenaan dapat bertahan dalam jangka masa yang lama. Jadi berbagai-bagai kaedah lah dibuat untuk pastikan tekanan yang ada di telaga minyak itu optimum supaya minyak dapat mengalir keluar ke permukaan. Jadi kita bayangkanlah kalau sekiranya dalam batu pasir macam ni, jadi minyak yang dah dikeluarkan adalah dia keluar daripada celah-celah yang ada, atau dengan kata lain batu ini mesti mengandungi porosity yang tinggi atau mengandungi ruang-ruang yang mencukupi untuk menampung minyak, dan minyak tu dia keluar ke permukaan bumi. Tetapi batu berkenaan masih lagi intact, masih lagi dia dalam keadaan yang sama, atau dengan kata lain tak adalah proses subsidence dan sebagainya. Ada juga proses subsidence tetapi tidak banyak, sebab batu ni sendiri pun dah keras, cuma yang keluarnya adalah di celah-celahnya adalah dan batu itu masih lagi dalam keadaan biasa. Kalau andai kata batu ini adalah dia punya pasir dia longgar yang keluar ke permukaan adalah dia akan ada sand, dipanggil dia sand production, di mana reservoir ataupun batu takungan itu dah musnah, di mana pasir-pasir yang ada itu keluar bersama-sama dengan minyak. Itu akan memberi kesan yang besar dalam proses pengeluaran atau production minyak, sebab pasir yang banyak. Sedangkan kita yang bukan perlu pasir, kita perlu adalah minyak dan juga gas. Jadi minyak yang keluar itu adalah jadi bermacam-macam grade dia lah. Jadi kalau kita di Malaysia ini, kalau minyak daripada angsi itu adalah kita kata minyak daripada angsi field ataupun daripada lembangan minyak angsi, dia punya kualitinya adalah agak tinggi, di mana kita panggil dia sebagai light oil ataupun minyak yang berkualiti tinggi. Dan sementara kalau dekat dulang tu kualiti dia agak rendah sedikit jika berbanding dengan angsi. Jadi sebab itulah dalam segi trading minyak, kita kebanyakan minyak yang ada dekat Malaysia ni kita ekspor sebab dia punya kualiti dia tinggi. Dan kemudian kita import minyak daripada luar, kita bukan semua, kita import minyak daripada luar dan kemudian kita proses untuk menjadikan semua inilah petrol, diesel, kerosene dan sebagainya. Jadi daripada situlah maka kualiti minyak itu adalah ditentukan oleh API, kita panggil dia API. API itu American Petroleum Institute punya grade. Selagi tinggi number itu, selagi tinggi dia punya kualiti dia. Selagi rendah dia punya number API dia, selagi rendah dia punya kualiti dia. Atau dengan kata lain, kalau kita panggil dia light oil dan heavy oil. Jadi kalau heavy oil itu akan menjadikan satu kesukaran untuk proses pengaliran dan sebagainya. Jadi sebagai contoh heavy oil yang ada di Sudan, di mana Petronas merupakan satu company yang membuat operasi di sana di Sudan, di mana minyak dikeluarkan di Sudan itu kelikatannya ada tinggi, di mana API-nya adalah rendah atau dengan kata heavy oil. Maka proses penyaluran minyak daripada medan minyak di Sudan tu ke Port Sudan yang sejauhnya lebih kurang 1,000 km, itu mengambil masa yang agak lama dan menimbulkan banyak masalah jugalah disebabkan oleh pengaliran yang perlahan terhadap minyak yang heavy oil tadi. Jadi bagaimana kalau sekali minyak yang terbentuk tetapi tak ada perangkap dia akan keluar ke permukaan. Jadi kalau permukaan tak ada pasir, jadi dia akan duduk dalam pasir. Itulah dipanggil sebagai tar sand ataupun sebagai contoh oil sand. Oil sand ataupun di mana di sini juga dipanggil extra heavy oil, dan juga boleh diproses untuk dijadikan berbagai-bagai peringkat minyak yang ada. Jadi bagaimana dengan gas? Gas yang dikeluarkan biasanya bersama-sama dengan minyak, dan kemudian daripada gas yang ada di field itulah ini yang memberi
memberi tekanan kepada tabungan minyak untuk minyak berkenaan keluar ke permukaan. Jadi gas yang dihasilkan, sebagai contoh kita ada banyak gas. Kita ada banyak gas di Malaysia ini, yang paling banyak sekali di Bintulu. Kita ada di Central Luconia punya field di Bintulu, di mana sebab itulah kita ada sana, dia panggil dia MNLG di Bintulu, di mana diproses yang gas. Jadi adik-adik nak tahu tak macam mana sebenarnya gas? Gas yang terhasil itu adalah boleh proses, di samping digunakan untuk sebagai satu bahan api dan juga digunakan banyak di dalam industri polimer. Jadi daripada situlah maka dia akan proses gas berkenaan menjadi polimer. Jadi tanpa gas kita tak adalah plastik sebenarnya. Jadi plastik itu adalah terhasil daripada polimer, daripada salah satu daripada produk petroleum, di mana the breakthrough daripada polimer inilah maka menjadikan metal yang ada ataupun logam-logam yang ada di lombong yang ada di dunia ini mengecilkan saiznya pada lebih kurang dalam pertengahan tahun 1980-an. Jadi ini disebabkan oleh breakthrough daripada industri polimer, ataupun ini Pak Chu merasakan inilah perkara yang sebenarnya berlaku, menyebabkan penutupan beberapa sekolah pelombongan yang ada di seluruh dunia. Jadi sebenarnya yang kita tengok plastik yang ada tu adalah terhasil daripada proses daripada ethylene, daripada gas yang diproses menjadi punca bahan untuk industri plastik. Sebenarnya besar matlamatnya ataupun besar kegunaan daripada petroleum yang keluar tu, dia boleh menghasilkan minyak-minyak yang berkualiti atau boleh mendapatkan grade-grade minyak, sehinggalah kepada yang paling rendah sekali kualiti adalah tar yang digunakan untuk kita punya jalan-jalan ni. Tanpa tar ini, tanpa petroleum, kita pun tak boleh juga buat jalan-jalan kita. Itu maknanya dengan kata lain, produk petroleum produk ini banyak guna dia dan memang agak berguna. Sebab itulah Pak Chu merasakan industri petroleum ini tidak akan berakhir, walaupun dia mengatakan bahawa dia akan ditukar ganti dengan renewable energy, tetapi kalau renewable energy yang by product daripada petroleum itu merupakan satu perkara yang memang besar. Jadi macam-macam boleh kita buat daripada by product petroleum. Sebab itulah walau macam mana pun industri petroleum akan tetap bertahan di atas muka bumi ini, di mana industri ini akan lebih berdaya maju dengan teknologi yang ada. Jadi sebagaimana yang Pak Chu ceritakan tadi, dalam satu tanggungan minyak itu memang dia akan berhenti production dia kalau sekiranya tekanan dia adalah berkurangan, atau dengan kata lain tak kuat lagi lah untuk ditolak minyaknya ke permukaan. Jadi sebenarnya bagaimana dengan minyak dan gas di Malaysia ni? Adakah kita ni dah kehabisan minyak dan gas? Sebenarnya kita masih lagi banyak minyak di bawah bumi kita, di mana setakat inilah yang production ataupun pengeluaran minyak dalam telaga minyak cuma dia boleh keluar pun dalam 30% sahaja. Bagaimana terjadi dengan 70% lagi? Itu adalah bergantung pada teknologi. Kalau teknologi yang ada boleh memberi satu breakthrough untuk menghasilkan tekanan ekstra, kemudian boleh mengeluarkan hasil daripada 70% lagi yang tertinggal di dalam tanggungan minyak berkenaan. Jadi dengan kata lain, sebenarnya minyak kita masih banyak, tetapi dia akan bergantung pada teknologi. Kalau teknologi itu adalah boleh berupaya untuk mengeluarkan recovery factor dia lebih daripada 30%, maka kita akan masih meneruskan pengeluaran minyak di Malaysia. Apa jadi kalau sekiranya telaga minyak berkenaan dah habis dia punya pressure dia, dah habis dia punya tekanan dia, maka
dia akan shut down, dia akan tutup telaga minyak itu, dan kemudian tutup ini bukan bermakna dia akan tutup selama-lamanya. Dia akan tutup sehinggalah di pressure ataupun tekanan self pressure yang ada tu meningkat secara semula jadi. Itu sajalah yang Pak Ju dapat cerita kali ini. Jadi mudah-mudahan kita akan jumpa dalam episod yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.